بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adbara yas'a, fahsyara fanada, faqala ana rabbukumul a'la, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha." Surah An-Nazi'at ayat 22 dan 26. Kemudian dia, yakni Fir'aun, berpaling engkar melawan Nabi Musa AS sambil menjalankan usahanya menentang Nabi Musa AS. Lalu dia menghimpunkan para pembesarnya dan menyeru kaumnya dengan berkata, "Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi." Maka Allah menyeksa Fir'aun dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia ini. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Setelah kalah berhujah dengan Nabi Musa AS, hujah cakap, hujah kata-kata, kemudian ditunjukkan mukjizat. Mukjizat yang tepat dengan cabaran di zaman itu. Cabaran berbangga dengan ilmu sihir. Maka Allah menggunakan mukjizat mengalahkan ilmu sihir. Masing-masing zaman ada mukjizat kepada Nabi zaman masing-masing, mengikut cabaran zaman masing-masing. Zaman kita ni zaman ilmu, sains, teknologi. Maka Allah memberi mukjizat Al-Quran. Quran adalah mukjizat ilmu yang mengalahkan sains dan teknologi. Apa-apa yang Quran sebut adalah benar tentang cerita zaman dulu, sejarah. Walaupun Quran tak sebut tahun berapa. Tapi banyak penemuan di atas bumi, dalam bumi yang digali, kenyataan sejarah menunjukkan cerita Quran adalah benar. Begitu juga Quran menyebut tentang angkasa lepas, bulan, bintang, matahari dan peredarannya. Dulu orang buat kajian, kata Quran tak betul. Bila ada alat-alat moden didapati, semua Quran sebut tentang angkasa lepas adalah betul. Termasuk perkara yang diharamkan, dihalalkan. Semua yang diharamkan mendatangkan mudarat, yang dihalalkan mendatangkan manfaat. Jangan melampau. Kajian hari ini dapati bahawa yang diharam memang mendatangkan penyakit, tak boleh dinafikan. Begitu juga perkara yang akan datang, perkara gaib yang Quran beritahu adalah benar. Ini mukjizat zaman kita.
Zaman Nabi Musa, mukjizatnya ialah ilmu sihir. Maka Allah kurniakan mukjizat tongkat dan cahaya keluar dari tangan Nabi Musa AS. Menyebabkan ahli sihir beriman pada Allah. Ahli sihir beriman. Bukannya lawan, tidak. Ahli sihir yang beriman ni dijatuhkan hukuman, dipotong tangan dan kaki mereka itu. Diseksa. Disolid pada batang-batang kerma, tidak berganjak. Tiba-tiba minggu lepas, di waktu pagi mereka adalah ahli neraka, kafir. Waktu petang masuk syurga, mati syahid. Ini ahli-ahli sihir Firaun. Malangnya Firaun makin degil, makin keras. Namun begitu Firaun terus berkeras dan berdegil dengan kekufurannya. Walaupun telah diturunkan amaran dunia yang menjadi dalil kesesatannya dan kebenaran pesuruh Allah Nabi Musa AS, diturunkan mukjizat itu, tapi degil sehingga memuncak mengaku dirinya menjadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, yang paling mulia, tak ada siapa boleh mengatasi aku. Aku Tuhan yang paling tinggi. Ini melampaunya Firaun. Cabaran besar Nabi Musa AS. Musa AS dicabar begitu. Hal ini disebut oleh firman Allah yang berikut. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Allah Ta'ala menyambungkan lagi kisahnya dalam surah Al-A'raf 131-135. Kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata ini adalah disebabkan hasil usaha kami. Walaupun mereka kafir, Allah Ta'ala tak tarik rezeki. Ini adilnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak hukum selalu orang yang lawan neraka. Bila orang lawan Tuhan tak pernah lita selalu, tak turun selalu, tak balus selalu. Allah Ta'ala panjangkan umur dia, sihatkan dia, beri rezeki kepada dia. Kenapa? Untuk beri peluang untuk dia insaf, sedar dan bertaubat. Kita yang gopoh, kalau boleh hak lawan dia mati derah. Ini perangai kita lah. Tuhan yang maha bijaksana membiarkan mereka yang melawan itu senang lenang dalam kehidupan yang senang. Bila mereka mencapai kemajuan, kesenangan, kemewahan, mereka berkata ini pandai kami lah ni. Lupa pada Allah Ta'ala, tak syukur. Tak syukur pada nikmat Allah. Bukan saja kufur i'tiqad, kufur nikmat. Lupa ini nikmat Allah Ta'ala. Kurnia, ini aku pandai, ini bijak aku ni. Ini lupa. Beza dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang menakluk dunia, menguasai manusia, jin, burung terbang di udara boleh kuasai, boleh mendirikan mahligai istana yang indah, kota yang hebat, perhiasan yang terlalu banyak kerana menakluk dunia. Kerajaan yang pernah berlaku dalam sejarah manusia sepanjang zaman. Hebatnya. Nabi Sulaiman kata, "Hadza min fadli Rabbi." Ini kurnia Tuhan aku, Nabi Sulaiman kata. Kurnia Tuhan aku.
Begitu juga Zulkarnain, seorang raja yang beriman kepada Allah, percaya pada Allah, beriman pada Allah Ta'ala, menakluk dunia Zulkarnain ni. Apabila satu kaum meminta bantuan untuk menentang Ya'juj dan Ma'juj, kaum itu sanggup membayar cukai pada dia. Kaum yang minta bantuan dengan Zulkarnain sanggup bayar cukai. Kami sanggup bayar cukai, dalam Suratul Kahfi kisah dia, kami sanggup bayar cukai kepadamu. Minta tolong kamu buat kota. Oleh kerana Zulkarnain, kerajaan dia sudah kaya raya, kena kata tak apalah, apa Tuhan beri pada aku ni dah cukup. Mu bawa pada aku tenaga manusia dan alat-alat saja, aku nak bantu untuk buat kota. Tuhan dah kurnia pada aku. Ini syukur nikmat Allah Ta'ala. Disebut dalam Quran. Berbeza dengan Fir'aun, kata ini hasil ni, banyak ni, maju ni, kuat ni, mu hidup mewah semua ni aku semua. Ini adalah aku, kepandaian aku. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka melemparkan tuduhan bahawa malang itu disebabkan Musa dan pengikutnya. Bila ditimpa bala bencana, ini sebab Musa ni. Jadi begini ni, rosok ni sebab Musa ni. Lempar pada Musa AS, lempar pada Nabi dan Rasul, manusia yang baik, dia lempar ni kesalahan ni. Jadi huru-hara ni sebabmu ni, bukan sebab dia. Sebabmu ni. Kalau zaman ni pelabur tak mari ni sebabmu ni. Zaman ni pelabur. Kenapa pelabur tak mari? Sebabmu kaca ni. Padahal dia bodoh. Dia tak reti. Kata orang pula menyalahkan orang. Serupa seri lah ni. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka dalam tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan mereka berkata kepada Musa, walau apa sahaja bukti mukjizat yang kamu bawa kepada kami untuk menyihir kami, maka kami tidak akan sekali lagi beriman kepadamu. Mukjizat Nabi tunjuk itu dia kata sihir. Tongkat Nabi Musa tu yang jadilah sihir. Ahli sihir sendiri yang faham ilmu sihir melihat ini bukan sihir ni. Kerana mereka tahu mendalami ilmu sihir. Ini bukan sihir ni, bukan. Habis ditelan ular-ular yang disihir itu. Tongkat sihir ditelan oleh ular bertongkat Nabi Musa. Ini bukan sihir. Sihir daripada jin. Jin kalah. Ini kuasa lebih besar lagi ini. Tak ada siapa yang boleh lawan Tuhan yang Maha Esa. Menyebabkan ahli sihir berkata, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Allah Ta'ala. Ahli sihir beriman, melihat bahawa mukjizat ini tanda kenabian dan kerasulan. Mukjizat. Sama juga ada yang ahli kitab yang dengar Quran. Dengar Quran terus beriman. Ini daripada Allah Ta'ala, bukan daripada manusia. Sampai zaman sekarang ni pun orang yang kaji agama, baca Bible, baca Vida, baca Injil, baca macam-macam kitab, baca Quran. Bila baca Quran, buat kajian ni Quran daripada Tuhan, daripada Allah Ta'ala. Termasuk adik-adik sains angkasa lepas, bila kaji Quran, kaji dengan ikhlas. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh pada jalan-jalan kami mencari kebenaran, kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Allah bersama orang yang buat baik. Orang yang kaji nak cari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Ada kaji nak lawan, bukan nak cari petunjuk, nak lawan, Tuhan tak beri hidayah. Kaji dengan sombong, Tuhan tak beri hidayah. Ahli-ahli sihir beriman, tetapi yang kufur, yang keras, yang bukan ahli sihir, yang tak tahu ni sihir, ini sihir, anggap Nabi Musa buat ilmu sihir. Ini sihir juga, ilmu sihir dia lebih. Nabi Musa ni guru pada ahli sihir. Ahli sihir menjawab, beriman pada Allah Ta'ala. Apa yang kamu bawa ni, kata Fir'aun dan pemusuh dia, ini sihir semua. Disebut dalam
ayat yang lain, sekalipun kami bawa mereka naik ke langit, mereka tengok langit dengan mata mereka, dan segala rahsia langit, mereka turun ke bumi, puak-puak ni akan kata, ini semua sahih berlaku. Macam mukjizat lah. Mukjizat Isra' dan Mi'raj. Bila Nabi cerita Isra' dan Mi'raj, berhujah, tanya berapa tiang masjid Baitul Maqdis, tanya ni, Nabi jawab betul. Nabi balik berjumpa dengan unta. Unta terkejut dengan suara Nabi. Unta lari, ada yang patah, tersungkur. Balik cerita, ini berlaku dengar suara Muhammad. Ini sahih berlaku, ini sahih. Isra' Mi'raj dia anggap sahih juga. Ini sama dengan Fir'aun, menganggap ini sesuatu yang sahih. Maka kami pun menghantarkan kepada mereka taufan, belalang. Allah Ta'ala turunkan bala di Mesir dengan belalang yang banyak. Belalang memakan tanaman-tanaman, habis belalang. Lepas belalang, kutu. Bala kutu. Dalam pakaian ada kutu, dunia ada kutu, gatal habis. Katok terlalu banyak, nak makan tak boleh, masuk dalam pinggang. Banyak katok, sana katok. Tak tahan. Dan darah, air minum berubah menjadi darah. Tuhan balakan. Air minum jadi darah. Nak minum air, nampak habis kotor air. Kotor air jadi darah. Sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, takabur, dan mereka menjadi kaum yang menderhaka. Dan ketika mereka ditimpa azab, mereka merayu dengan berkata, wahai Musa, pohonkanlah pada Tuhanmu untuk kami sesuaikan dengan kehormatan pangkat Nabi, untuk kami sesuaikan dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikannya kepadamu, yang menjadi permohonanmu dikabul, diterima oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, sentiasa makbul. Sesungguhnya jika engkau dapat menghapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu, dan pasti kami akan membebaskan Bani Israel pergi bersamamu. Akan tetapi setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata tiba-tiba mereka mengingkari janji. Minta tolong Nabi Musa berdoa. Nabi Musa ni Rasul, Nabi. Doa dimakbulkan oleh Allah. Untuk bakti dia ni Nabi Rasul, wahai Musa doa pada Allah Ta'ala. Kalau mau doa, semua bala-bala ni hilang, taufan akan berhenti, kemudian belalang akan hilang, termasuk kutu-kutu tadi hilang, termasuk darah dari semasa hilang. Lepas satu hilang, bala ni mereka janji kalau Nabi Musa berdoa jadi molek nak beriman. Bila Nabi Musa berdoa, hapus bencana ni, tiba-tiba mereka terus sombong dan kafir juga, lawan Nabi Musa AS. Sama juga Quran sebut, ada manusia tergelang di laut. Masa tergelang tu perahu tak ada, pegang pelapung dia ingat Tuhan masa tu. Ingat pada Allah Ta'ala. Bila dalam bahaya ingat pada Allah Ta'ala. Kalau selamat nak syukur pada Allah Ta'ala. Bila lepas darat selamat lupa pada Allah Ta'ala. Jadi begitu. Banyak begitu. Masa susah lah, bila tolong mai hajat, sana mai hajat sini. Bila habis susah, tinggal orang tolong mai hajat tu. Bila susah lah, temu untuk lebar lah. Temu budak-budak pondok tolong mai hajat. Bebas. Bila habis bebas tu, lupa habis dah. Lupakan diri. Ini perangai ditunjuk oleh Fir'aun. Perangai yang tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Hidayah ni kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada mereka yang layak. Mereka yang tak layaklah dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung operasi tentera zaman Abu Bakar untuk menghadapi Rom, kuasa besar dunia, Rom Byzantine. Kerajaan kuasa besar yang mempunyai badan tentera yang sangat besar. Sehingga dianggarkan, ada kata 300,000, 500,000, ada yang mengatakan 1 juta. Sedangkan jumlah tentera Islam semua sekali 30,000. 30,000 nak lawan 1 juta. Nak lawan 400,000 pun berat. Kalau betul 1 juta, memang dia je betul 1 juta. Kerana Rom Timur ni bukan sahaja Syam, Palestin, Turki, Greek pada hari ini, termasuklah negeri-negeri Asia Tengah, Rusia. Kuasaan dia itu kuasaan wilayah Rom Timur. Memang boleh kerah juta tentera. Lalu Khalid bin Walid, panglima tertinggi, bersama Abu Ubaidah Amir Jarrah yang anggap menjadi pemimpin pada semua, mengarahkan semua pasukan tentera Islam berkumpul. Yang sudah tawan Dimas, sudah tawan banyak tempat wilayah-wilayah ni, undur, kumpul setempat. Kumpul setempat, dalam masa yang sama menarik bantuan-bantuan daripada Madinah, tentera tambahan untuk tambah. Di mana bila tentera Islam menarik pasukan dia daripada bandar-bandar yang ni, Rom marah, menyebabkan tentera Rom tinggal kota dia. Dia nak kejar tentera dia tinggal kota. Ini taktik, tinggal kota untuk memerangkap musuh, merangkap musuh sehingga tentera Islam dapat menawan bukit-bukit. Tentera yang besar duduk di lembah-lembah. Ini strategi yang diambil. Kita baca minggu lepas, tentera yang dipimpin oleh Hashim, anak saya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Seterusnya, setelah pada tentera Hashim bertolak, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk memanggil orang ramai untuk menyertai pasukan yang diketuai oleh Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Satu kali, perhatikan Sa'id bin Amir. Sampai Bakar suruh Bilal ke orang untuk bersama Sa'id bin Amir. Setelah bala tentera berkumpul, Bilal radhiyallahu anhu datang menemui Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu berkata, bila bertemu Abu Bakar dan berkata, ya Khalifah Rasulullah, in kunta innama a'taqani liuqima ma'aka wa tamna'ani mimma arju li nafsi fihi al-khair, aqamtu ma'aka tu ada tambah kaf. Wahai Khalifah Rasulullah, jika kamu pernah memerdekakan aku dahulu ketika di Mekah, supaya aku sentiasa bersamamu dan menghalangku daripada melakukan sesuatu yang lebih baik bagiku, maka aku akan terus bersamamu. Dia sebut balik sejarah pada masa di Mekah, dia hamba orang, diseksi oleh tuannya. Abu Bakar datang, bayar ke tuan, dia beli Bilal dan merdekakan. Jasa sangat besar. Mempunah merdekakan aku jadi hamba, kerana aku diseksa, selamat. Kemudian aku sentiasa bersama denganmu, bersama denganmu. Wa in kunta innam a'taqani lillah li amlika nafsi wa adriba fima yanfa'uni faqalli sabili hatta ujahida fi sabili rabbi fa innal jihad ahabbu ilayya min al maqam. Sebaliknya, jika kamu membebaskanku kerana Allah, tentu sekali aku memiliki diriku dan melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diriku, maka izinkan diriku untuk pergi berjihad ke jalan Tuhanku, kerana sesungguhnya aku lebih menyukai, menginginkan untuk berjihad daripada berada di sini bersamamu. Lama dari Tok Bilal ni duduk ke Jebang dia.
Musuh aku kerah orang berjihad, dulu mudah ke aku bebaslah. Yang aku nak minta izin dengan berjihad juga. Nak ikut sama dengan tentera bantuan ini. Nak berjihad. Minta izin kepada Abu Bakar. Nak berjihad menegakkan Islam. Nak dapat pahala jihad. Lama dah duduk bang ni. Khalifah Abu Bakar dia menjawab, "Amma idza kana hawafaka bil jihad, falam akun li'amuraka bil maqam. Innama kuntu uriduka lil adhan, wa inni la ajidu li firaqika wahshah ya Bilal. Wahshah ya Bilal. Fama budda min tafarruq. Firqatun la liqa'a ba'daha abadan hatta yawmal ba'thi." Kata Abu Bakar, sekiranya itulah kemahamanmu untuk pergi berjihad, wahai Bilal, maka aku tidak akan menyuruhmu agar menetap di sini lagi. Sesungguhnya aku mahu kamu tinggal di sini supaya kamu mengumandangkan suara azanmu. Aku sangat terasa duka cita dengan pemergianmu, wahai Bilal. Namun berpisah itu sesuatu yang pasti terjadi. Berpisah itu selamanya. Tiada lagi pertemuan di dunia ini sehinggalah kita bertemu semula pada hari kita dihidupkan semula kelak. Mu nak pergi juga macam mana? Aku tak boleh halang. Memanglah aku sangat suka mu ada sini, nak dengar suara bangmu. Tapi mu nak pergi juga, berpisahlah kita. Berpisah ni, berpisah terulah. Tak jumpa di atas dunia ni, jumpa di akhirat. Bakar sangat sedih. Dan memang Bakar merasa dia nak mati. Kalau mu pergi, tak temu dah kita, habislah. Jumpa di akhirat lah. Kata Abu Bakar pada Bilal, "Fa'amal amalan salihan ya Bilal, yakun zalika minad dunya wa yudhakkiruka Allah bima hayita yusin laka bihi thawab idza tawaffaita." Wahai Bilal, kerjakanlah amalan yang soleh, kerana itu menjadi bekalanmu dalam kehidupan dunia, dan perbanyakkanlah mengingati Allah selama kamu masih hidup. Semoga ia menjadi pahala kebaikanmu setelah meninggal dunia kelak, kata Abu Bakar. Tak apalah, aku nak peringat kamu, buatlah amal di atas dunia ni. Lagi hidup atas dunia ni, buat amal. Di atas dunia, buat amal banyak-banyak, buat kebaikan. Kerana amal kita atas dunia lah akan jadi kebaikan untuk hari akhirat kelak. Bila menjawab, "Jazakallahu min waliyyi ni'matin wa akhin fil Islam khaira, wa wallahi ma amruka lana bis sabri ala ta'atillah wal mudawamati ala al haqq wal amali salih bi bid'in wa ma uridu an uadzin di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Bilal, semoga Allah mengurniakan balasan yang baik kepadamu. Dan dengan kurniaan nikmatnya dan persaudaraan dalam Islam yang terbaik bagiku, demi Allah, kamu tidak berpesan kepadaku supaya bersabar dalam mentaati Allah, sentiasa berada atas kebenaran dan tidak beramal soleh dengan perbuatan bid'ah. Apa membuat ni adalah amalan yang baik, bukan bid'ah. Aku tidak ingin melaungkan azan lagi kepada sesiapa pun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Bilal, sebenarnya aku tak nak bang dah lepas Nabi wafat. Ini rahsia hati aku. Bila Nabi dah wafat, aku tak nak bang dah, tak payah tuak Bilal dah. Nak buat kerja lain pula dan beri peluang untuk aku berjihad. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an mengarahkan Bilal radhiyallahu an
bernama Sa'id bin Amir, dan pasukan itu kemudiannya diarahnya supaya bersama Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Diarahkan gabung dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan yang sudah ada di Syam. Pertempuran Ajnadin, kesemua panglima pasukan tentera Islam bersepakat untuk bergerak menuju ke Yarmouk bagi mengumpulkan semua pasukan dan bersatu menghadapi musuh yang besar. Yarmouk ialah medan strategik untuk mengalihkan musuh daripada kota-kota dan kubu-kubu pertahanan yang dibina. Yarmouk ialah satu tempat untuk mengalih tentera Rom yang ramai itu meninggalkan kota-kota mereka supaya mereka berkumpul di Yarmouk. Akan tetapi tentera yang diketahui oleh Amr bin As radhiyallahu terlalu dekat dengan tentera Rom yang berpengkalan di Ajnadin, mereka telah diekori secara dekat sehingga belum sempat mereka sampai di Yarmouk. Tentera Amr yang jumlahnya 7,000 orang berbanding dengan tentera Rom seramai 70,000 orang. Tentera Islam di bawah Amr bin As belum sempat nak pergi ke Yarmouk, terpaksa bertemu dengan tentera Rom jumlah 70,000. Tentera Amr bin As 7,000. 70,000 lawan 7,000. Seorang lawan 10. 10 kali ganda besar tentera Rom. Panglima Khalid radhiyallahu an telah mengkaji kedudukan yang berbahaya ini. Hanya ada dua pilihan, sama ada Khalifah radhiyallahu an membawa tenteranya membantu tentera Amr bin As, ataupun pada tentera Amr bin As segera bergabung dengan tenteranya yang terdekat dan sama-sama menunggu kedatangan seluruh tentera pasukan Rom. Khalid balik ada dua cadangan. Cadangan yang pertama, Amr bin As tunggu sehingga orang datang bantu dia daripada Madinah dan sebagainya, ataupun dia bergabung dengan tentera Islam yang lain. Ini dua pilihan. Akhirnya Khalid radhiyallahu an mengambil pilihan pertama kerana kemenangan pada waktu itu akan memberikan kesan yang besar kepada peperangan yang berikutnya. Gabungan kedua-dua pasukan menjadikan jumlah anggota tentera Islam berjumlah 30,000 orang dengan pimpinan dua orang panglima yang terhandal dalam tipu helah peperangan. Akhirnya Khalid pilih yang pertama, dia pergi dekat Amr bin As. Belum tentu bantuan sampai. Menjadikan jumlah tentera Islam 30,000. Campur dengan 7,000 dengan tentera Khalid bin Walid jadi 30,000. Nak lawan 70,000. Namun kedua orang ni, Khalid bin Walid dan Amr bin As, adalah dua panglima yang handal yang bijak dalam peperangan. Dua-dua ni bijak mereka ni. Dua orang ni orang yang bijak dalam peperangan. Amr bin As pun bijak, Khalid bin Walid pun bijak. Dua orang ni, walaupun 30,000. Tentera Amr bin As terlebih dahulu bertempur dengan tentera Rom. Kemudian kemunculan tentera Khalid bin Al-Walid telah mengejutkan tentera Rom. Serangan kedua yang berlaku menguatkan lagi kedudukan tentera Islam dan menjadikan serangan lebih hebat. Bila bergabung dua tentera ni, tentera lebih kuat dan lawan dengan 70,000. 30,000 dan 70,000. Ketokohan kedua-dua orang panglima itu sebagai tokoh yang paling handal dalam mengatur strategi peperangan, mengukuhkan lagi tentera Islam. Mereka mengatur serangan dengan cara sehingga menyebabkan pertahanan Rom pecah, membunuh ketuanya dan menyebabkan mereka berpecah lalu mengundurkan diri. Taksir dia bunuh panglima Rom. Bunuh panglima tentera Rom yang 7,000 tu. Bila panglima dia mati, anak buah dia habis berterabur, berpecah, menyebabkan tentera Islam mencapai kemenangan. Kemenangan yang besar memberikan pukulan yang melemahkan semangat Raja Rom dan anggota tenteranya. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan apabila menerima berita kemenangan tersebut. Abu Bakar terima berita, mereka menang pusingan yang pertama.
Maka bersyukur pada Allah Ta'ala dan sangat gembira. Wallahu alam. Peperangan Yarmouk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. Dan bagi Allah juga segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan demi sesungguhnya kami telah perintahkan orang-orang yang diberi kitab dahulu daripada kamu, dan juga perintahkan kamu orang Islam yang beriman sekarang umat Muhammad, iaitu hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan jika kamu kufur, ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan ingatlah, adalah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan bagi Allah jualah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawal yang mentadbirkan dan menguasai segala-galanya. Jika Allah menghendaki, nescaya Ia memusnahkan kamu, wahai umat manusia, dan Ia mendatangkan gantinya dengan umat-umat yang lain. Dan adalah Allah amat berkuasa melakukan yang demikian itu. Sesiapa yang mahukan pahala balasan dunia sahaja, maka rugilah ia. Kerana di sisi Allah ada disediakan pahala balasan dunia dan akhirat. Dan ingatlah, Allah sentiasa mendengar lagi Maha melihat. Setelah dinyatakan dalam ayat-ayat terdahulu tentang hukum yang berkait dengan keluarga, dengan persaka dan lain-lain yang wajib kita ikut, patuh pada Allah Ta'ala, termasuklah hukum-hukum yang lain, kena taat pada Allah Ta'ala yang berkait dengan seluruh kehidupan kita yang ada dalam ajaran Islam. Kita mesti ikut perintah Allah Ta'ala. Bukan sahaja undang-undang keluarga, undang-undang harta, pesaka, termasuklah politik, ekonomi dan lain-lain. Mesti kena ikut Allah Ta'ala semua. Sebabnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah sahaja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh kerana langit, bumi dan segala isinya ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakannya, milik Allah Ta'ala. Bukan saja Allah Ta'ala milik, Allah Ta'ala tetapkan tiap-tiap makhluk ada peraturan dan undang-undang. Makhluk langit ada peraturan undang-undang dia. Makhluk bumi ada peraturan undang-undang dia. Ada batas sempadan dia. Malaikat ada undang-undang malaikat. Bintang cakrawala ada undang-undang bintang cakrawala, beredar dalam kawasan dia, tak boleh berlaga antara satu sama lain. Awan-awan yang berarak di antara langit dan bumi yang mengandungi air yang banyak, tak jatuh lagi Allah Ta'ala tak suruh turunkan hujan. Walaupun dalam awan itu beribu-ribu kapal kalau dimuat, berjuta kapal, tak jatuh, bergantung. Ini kuasa Allah Ta'ala, patuh. Makhluk di bumi ada peraturan juga. Binatang ada peraturan dia. Ada binatang hidup dalam kawasan air masin, hidup dalam kawasan air tawar. Boleh hidup semua masin dan tawar.
Ada binatang boleh hidup dalam air saja, atas darat tak boleh hidup. Macam-macam. Kalau pindah pada kawasan ini, binatang tu mati. Pokok begitu juga, pokok kayu. Ada kawasan tanah dia masing-masing. Yang berbuah mengikut musim masing-masing. Tak boleh pindah. Kalau pindah jadi tak boleh. Kita paksa nak pindah-pindah ni, jadi tak boleh. Melanggar peraturan tabi'i. Itulah hukum syariat yang Tuhan beri perintah pada manusia. Kalau kita langgar hukum syariat ni, lawan hukum syariat, akan merosakkan kehidupan manusia. Merosakkan kesihatan jasad dia, merosakkan keluarga, merosakkan hubungan satu sama lain, merosakkan masyarakat antarabangsa, merosak pada lawan Allah Ta'ala. Kerana seluruh langit dan bumi dan isinya milik Allah Ta'ala. Kena ikut Allah Ta'ala lah. Kecuali Allah Ta'ala izin kita buat. Boleh buat dengan izin Allah Ta'ala. Tak jadi salah. Perkara yang Allah Ta'ala izin, tak jadi salah. Kita boleh buat. Jangan langgar izin Allah Ta'ala. Makanan ni halal, makanan ni haram. Ini ketetapan. Nak masuk banyak mana? Bidang orang lah. Ikut Allah Ta'ala suruh pada akal kita. Jumlah orang. Allah izin pada kita. Berapa banyak. Jangan melampau. Jangan membazir. Itu peraturan dia. Wajib kita kena ikut. Kalau dah ikut, rosak. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan bagi Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kita sebut tiap-tiap rakaat sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta alam, memiliki alam ini. Alhamdulillah, segala puji lillah. Allah sahaja Tuhan yang layak disembah. Tak layak sembah yang lain pada Allah Ta'ala. Tuhan Maha Esa. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang layak disembah. Rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Tuhan yang mentarbiyah seluruh alam. Kita kena percaya. Alam dia tarbiyah Allah Ta'ala. Ada orang kata tak ada dia ngaji tauhid uluhiyah ni, rububiyah tak ada, dia ngaji cepat 20 je. Ngaji sekadar tu je. Kena mengaji habislah. Kita mengaji tafsir, kita mengaji hadis, baru kita temu. Benda-benda ni kalau mengaji kitab tu je, dia main hak tu, gonyi hak tu jelah. Ni tak faham. Ni. Bagi Allah milik langit dan bumi. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan, berpesan kepada mereka yang dikurniakan kitab sebelum kamu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Allah Ta'ala berpesan. Yang ada kitab Taurah, yang ada kitab Injil. Mereka mesti Islam. Serah diri pada kitab-kitab ini. Kitab Allah Ta'ala. Wa iyyakum. Yang pada kamu, orang Islam umat Muhammad. Iaitu Al-Quran. Kami perintah kepada semua kamu ahli kitab dan kepada umat Muhammad, anittaqullah, bertakwa kepada Allah, ikut perintah Allah Ta'ala. Bila turun Quran, kitab zaman dahulu dinasahkan. Hukum-hukum dia dinasahkan. Yang sama terus dipakai. Rukun iman, rukun Islam, rukun-rukun hidup sama saja. Tetapi cara kehidupan berubah. Maka syariat berubah. Bila ada syariat Nabi Muhammad, kitab Taurah Injil kita beriman kepadanya. Tapi syariat dia yang sudah dinasah tak boleh diamal lagi. Injil sudah dinasah tak boleh amal lagi. Dan semua kena ikut Nabi Muhammad SAW. Ikut syariat dia. Bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan jika sekiranya kamu kufur, kamu lawan, kamu ikut perintah Allah Ta'ala, kamu ikut Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi kita tak ikut Nabi Muhammad. Orang Islam tak ikut Nabi Muhammad juga. Ada juga orang Islam tak ikut Nabi Muhammad. Nak ikut England, ikut apa ni, Amerika, ikut ni, tak ikut Nabi Muhammad. Tak ikut Nabi Muhammad. Ikut separuh je. Ikut separuh. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Maka bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Allah Ta'ala itu maha kaya, lagi maha bijaksana, lagi terpuji Allah Ta'ala itu.
Macam Nabi Musa kata Bani Israel, in takfuru antum wa man fil jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Jika sekiranya kamu wahai Bani Israel, kamu pakat jadi kafir bila tak mau ikut aku. Mereka kata kepada orang Yahudi, Bani Israel. Kerana orang Yahudi ni Nabi Musa suruh ni macam-macam helok. Dia kata, fa in takfuru antum wa in takfuru antum fil wa man fil jami'an. Kalau semua kamu ni kafir tak mau ikut aku. Dan semua penduduk bumi pakat jadi kafir bila kau nak lawan Allah Taala. Fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji, tak kurang Allah Taala. Allah Taala tetap Tuhan, tak boleh dijatuhkan. Yang jatuhnya orang lawan Allah Taala. Besar mana, tinggi mana pun lawan Allah Taala, Allah Taala jatuh, dia jatuh bila-bila masa saja. Bila mati Allah cabut nama. Allah Taala tu Maha hidup. Allah Taala Maha kaya. Kalau sekiranya disebut dalam hadis kursi, Allah Taala beri pada semua hamba-hambanya, manusia dan jin, sejak Nabi Adam, jin yang pertama, Iblis, sampai ke hari kiamat yang paling akhir sekali, Tuhan beri semua rezeki pada mereka, tak kurang milik Allah Ta'ala sedikit pun, macam teluk jarum dalam lautan yang luas. Celuk jarum dalam gelas budak luar, ini celuk jarum dalam laut. Itulah kekayaan Allah Ta'ala. Hak dia beri pada kamu tu sikit saja. Fa innallaha la ghaniyyun, yang maha kaya, hamidun, yang terpuji. Kutuk Allah Ta'ala pun dia tetap Allah Ta'ala juga. Kita yang terpeleting jatuh. Ini kena sedar. Allah Ta'ala maha terpuji. Allah Ta'ala itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan bagi Allah sahaja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukup Allah menjadi wakil yang kamu menyerah diri kepadanya. Oleh kerana bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah, jangan serah pada orang lain. Dalam semua keadaan serah diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan bukti Nabi Ibrahim AS. Bila Ibrahim dicampur dalam api oleh Raja Namrud, malaikat mari nak tolong Nabi Ibrahim. Marah dia Ibrahim, binasakan Namrud ni pada tentera dia. Padamkan api yang aku boleh. Ibrahim kata, aku tak berhajatmu, hajat pada Allah Ta'ala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah, aku serah pada Allah, kata Nabi Ibrahim. Ini kehebatan Nabi Ibrahim AS. Dalam keadaan cemah, takut begitu rupa pun, bergantung pada Allah Ta'ala. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, bila balik pada Taif, setelah dia belasah penduduk Taif, penduduk Mekah dah halah, orang Taif seksa dia pula. Turun malaikat, wahai Muhammad, izinkan aku, izinkan kami angkat bukit Mekah ni remah atas kepala puak-puak kafir ni. Izin. Nabi kata jangan. Jangan. Walaupun mereka tak beriman hari ni, zuriat mereka, anak cucu mereka akan beriman. Cukup Allah Ta'ala jadi wakil aku. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In yasha' yudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira. Jika ia Allah menghendaki menghilangkan kamu wahai manusia, menghilangkan kamu yang ada semua ini dibinasakan dengan wabak, dengan bala bencana, dengan macam-macam. Allah Ta'ala boleh buat matikan kamu semua. Wa ya'ti bi akharin, datang orang lain pula, orang lain dari kamu. Wa kana Allahu ala dzalika qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Disebut surah Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika kamu orang Arab yang kaya raya, yang senang lenang setelah Islam menang zaman Nabi, zaman Khulafa' Rasyidin, menang, Tuhan dah sebut dalam Quran. Kamu orang Arab, kamu kaya, kamu senang, kamu bakhil, tak tolong agama Allah dengan kekayaan kamu, kamu tidak berjuang, Allah Ta'ala boleh tukar kaum yang lain dan mereka tidak seperti kamu. Jatuh orang Arab, naik orang lain, naik orang Kurdi, naik orang Kurdi, naik orang macam-macam. Begitulah. Melayu jangan bangga Melayu saja. Kalau orang Melayu tak mau jaga Islam, orang lain masuk Islam. Orang lain masuk Islam pula, memimpin, memerintah dengan Islam. Allah Ta'ala boleh tukar bila-bila masa. Allah Ta'ala ajar dengan orang bukan Islam
perintah dulu, boleh seksa, boleh sakit, lepas tu Allah Ta'ala tukar kaum yang lain. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Islam yang memerintah 800 tahun di Spanyol jatuh bila orang Islam leka dengan kesenangan dan kemewahan. Jatuh kerajaan Islam di Spanyol, orang Islam dihalau daripada Spanyol, kemudian masjid diroboh, ada ditinggalkan jadi muzium, untuk lawatan kerana comel masjid ini, saya anak orang bawa. Kubur orang Islam dibongkar, pada adanya habislah Islam di Spanyol tu, hapus, orang Islam lari habis. Hari ini balik pula orang Spanyol masuk Islam. Ramai berduyun orang Spanyol masuk Islam balik hari ini berlaku. Bahkan apa yang berlaku di Palestin, berlaku Palestin hari ini, bila Israel bunuh budak-budak kecil, bunuh orang perempuan, bunuh orang tua, bunuh, serang orang duduk di hospital, orang sakit pun dia bunuh, kubur pun dia bom juga, sampai kubur. Sedangkan Hamas, kumpulan Islam Hizbullah, termasuk Ansarullah dan lain kumpulan Islam ni, serang pas sasaran tentera saja, tak bunuh orang awam. Israel bunuh orang awam. Hamas dan kumpulan Islam sasaran tentera saja. Media duduk sia, orang putih duduk tengok, menyebabkan banyak orang putih masuk Islam. Melihat dengan mata dia sendiri. Ini orang Islam. Akan berubah. Allah Ta'ala boleh ubah dunia. Boleh masa, jangan main. Faman kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang mahu hendak pahala dunia saja, nak senang dunia saja, ada orang nak dunia saja, fa indallahi thawabad dunya wal akhirah, di sisi Allah itu pahala dunia dan akhirat. Kalau nak dunia saja, ketahuilah Allah ni Allah nak bagi dunia akhirat dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Wa kana Allahu sami'an basira, Allah Ta'ala mendengar lagi melihat. Ada manusia yang berdoa, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Minta mendengar Tuhan dunia saja, minta apa rezeki, minta panjang umur, minta sihat. Tu saja mintanya. Lupa pada hari akhirat. Lupa pada hari akhirat. Ada manusia yang berdoa, Rabbana atina fil akhirati wa qina adzabannar. Baik dunia dan baik akhirat. Dua-dua sekali. Ini yang sepatutnya. Allah nak bagi dunia dan akhirat, minta dua-dua sekali lah. Yang minta dunia saja, ini minta dunia saja. Sebut akhirat marah pula sebut akhirat ni. Sebut akhirat marah, tak boleh. Kerana wawasan manusia ni wawasan dunia dan akhirat, bukan atas dunia saja, sampai akhirat. Wawasan dunia ni filem. Tengok filem, bila hero mati tamat filem, tutup TV, tamat filem. Adapun wawasan Allah untuk manusia dunia akhirat, walaupun orang itu mati, ada alam barzakh, ada alam akhirat satu lagi. Nah sudah. Dan sebab itu kita minta dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita cakap, basira, maha melihat apa yang kita buat. Maka buatlah untuk dunia dan akhirat dua-dua sekali, jangan dunia saja. Wallahu a'lam.